Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Seri Pahang, yang mana Terengganu berjaya menang 3-1 hasil jaringan dari Zu Ashraf, Manuel Ott dan juga Kepah Sherman. Manakala gol sagu hati Seri Pahang dijaringkan oleh Bakiuddin pada minit-minit akhir perlawanan. Bagi perlawanan ni, boleh saya katakan Terengganu menunjukkan aksi yang konsisten dan menunjukkan yang mereka berbahaya dari segi bertahan dan juga dari segi menyerang. Manakala Seri Pahang, mereka menguasai perlawanan terutamanya di second half, akan tetapi mereka gagal untuk mencipta gerakan-gerakan yang membolehkan mereka melakukan percubaan ke arah gawang Terengganu. Tetapi mereka mampu untuk mengawal ball position, tetapi untuk melakukan percubaan mereka masih lagi buntu disebabkan kekebalan dan juga kekentalan defense Terengganu pada perlawanan semalam yang diketuai oleh Papa DKT dan juga Adib Zainuddin. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah yang saya suka dan juga apakah yang menyebabkan saya tertarik dengan corak permainan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang menarik adalah pada bahagian back four pasukan Terengganu, iaitu gandingan di bahagian pertahanan tengah antara Papa DKT dan juga Adib Zainuddin menunjukkan satu aksi yang sangat menarik apabila mereka berjaya untuk mengawal game dengan sangat tenang. Bahkan Terengganu juga sering build up daripada bawah menggunakan Papa DKT, yang mana beliau boleh pegang bola dan boleh menggerakkan bola ke hadapan. Jadi boleh saya katakan untuk Terengganu build up daripada bahagian bawah tidak akan menjadi masalah dalam saingan Liga Super, sebab mereka dah ada seorang player centre back yang mempunyai ball carrier yang bagus untuk menggerakkan ataupun untuk melakukan build up play daripada bawah untuk season ini. Jadi memang boleh saya katakan pujian patut diberikan kepada Papa DKT. Corak permainan Papa DKT ni, kalau kita lihat dari segi interception, beliau sangat bagus. Dari pembacaan game, beliau memang sangat-sangat bagus. Saya boleh puji lah yang Papa DKT ni memang sesuai untuk diambil sebagai import Terengganu pada season kali ini. Bahkan apa yang boleh saya katakan, penglibatan Papa DKT ketika set pieces terutamanya corner kick juga mampu menjadi ancaman kepada pasukan lawan. Sebab apa? Sebab beliau mempunyai ketinggian dan beliau boleh challenge untuk high ball. Bahkan untuk defend pun memang Papa DKT mampu untuk menghalang pasukan-pasukan yang suka bermain dengan hantaran tinggi seperti pasukan Penang ketika melakukan hantaran tinggi lah, sebab dia boleh challenge bola tinggi. Jadi itu kelebihan Terengganu di bahagian pertahanan, iaitu di bahagian pertahanan tengah. Manakala untuk fullback pasukan Terengganu, apa yang boleh saya puji terutamanya di left back, iaitu peranan Arif Fazilah. Pada perlawanan semalam, Arif Fazilah menunjukkan satu performan yang mana bagi saya improve sangat-sangat berbanding season lepas. Yang mana kita boleh tengok pada season ataupun pada perlawanan pre-season ni, Arif Fazilah sering kali terlibat dengan aksi-aksi membantu ataupun memberi support kepada pemain-pemain di bahagian sayap dengan melakukan overlapping. Bahkan apa yang boleh saya katakan, corak Arif Fazilah adalah lebih menarik ketika beliau melakukan underlapping. Yang mana kita boleh tengok kalau dekat MU, Luke Shaw sering melakukan underlapping kalau bermain dengan MU. Tetapi untuk Terengganu season ni, nampaknya mereka bakal ada the version ataupun the new version of Luke Shaw, iaitu Arif Fazilah, yang mana beliau sering melakukan underlapping untuk mencari ruang bagi menerima bola daripada pemain sayap lalu melakukan cutback. Ini adalah satu improvement yang sangat baguslah dari Arif Fazilah berbanding season lepas. Jadi boleh saya katakan ini peningkatan yang saya memang nantikan dari left back Terengganu ini. Untuk fullback ataupun right back pasukan Terengganu pula, apa yang boleh saya cakapkan tentang Azharul adalah beliau memang bagus dari segi memberi support kepada Faisal Halim atau Faiz Nasir. Dan dari segi overlapping memang beliau sangat bagus. Dari segi defense beliau juga sangat bagus. Tetapi saya ingin lihat lebih banyak penlibatan beliau ketika melakukan overlapping. Sebab apa? Sebab kita tahu Azharul ni adalah player yang sangat bagus dari segi work rate. Jadi sekiranya diberi peluang, mungkin Azam Azmi terpaksa bekerja lebih keras untuk dapatkan balik tempat dia sebagai first 11. Jadi itu untuk bahagian pertahanan. Kita masuk pula ke bahagian serangan. Apa yang boleh saya cakapkan yang kedua yang saya suka tentang pasukan Terengganu di bahagian serangan adalah mengenai gandingan Faisal Halim dan juga Faiz Nasir di bahagian sayap kanan dan juga
bahagian sayap kiri. Yang mana kedua-dua pemain ini sering melakukan pertukaran posisi ketika menyerang. Yang mana sekejap Faisal Halim main di kanan, sekejap Faisal Halim main di kiri, Faiz Nasir main kanan, Faiz Nasir main kiri. Jadi apabila berlakunya rotation player di bahagian sayap, maka pihak lawan juga akan menghadapi kesukaran untuk menampung ataupun mengekang asakan daripada pasukan Terengganu ketika mereka menyerang di bahagian sayap. Yang mana kita boleh tengok Faisal Halim memang kalau main kat kanan tak jadi masalah, main kat kiri tak jadi masalah. Begitu juga dengan Faiz Nasir, main kat kanan tak menjadi masalah dan bahagian kiri pun tak menjadi masalah. Maka ini adalah advantage yang sangat-sangat bagus untuk pasukan Terengganu apabila mereka menyerang dan boleh lakukan rotation position ataupun rotation player, sama ada Faiz dan juga Faisal akan ke kanan atau ke kiri ketika build up. Jadi memang defend agak susah lah sebab akan berhadapan dengan dua player yang berbeza dan juga dua serangan yang berbeza sekiranya mereka bertukar posisi. Jadi itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apa yang saya suka adalah tentang link up play daripada Kepa Sherman. Yang mana kita sudah lama tak tengok Terengganu mempunyai striker seperti Kepa Sherman. Yang mana beliau sekiranya tak dapat bola, beliau akan drop untuk ambil bola dari tengah. Bahkan beliau juga mampu untuk menggerakkan serangan di bahagian kanan dan mencipta peluang ataupun assist kepada teammate sendiri untuk menjaringkan gol. Contohnya macam gol Zul Ashraf adalah berpunca daripada pergerakan yang dilakukan oleh Kepa Sherman. Jadi boleh saya katakan Terengganu pada season kali ini mendapatkan striker yang mampu untuk menjaringkan gol, yang memang boleh dikatakan perfect striker untuk corak taktikal Nafuzi Zain. Cumanya apa yang perlu diimprove oleh Kepa Sherman adalah dari segi decision making. Yang mana semalam ada peluang untuk dia menjaringkan gol terus, tetapi beliau lambat buat decision, still lagi nak acah bola, menyebabkan Terengganu tak dapat gol yang ketiga lebih awal. Jadi itu yang perlu diimprove oleh Kepa, decision making, sama ada untuk shoot, untuk passing, untuk dribble, dia perlu buat keputusan dengan lebih tepat lah sekiranya ingin memanfaatkan peluang-peluang yang sentiasa ada. Itu untuk bahagian serangan. Manakala untuk bahagian tengah, apa yang saya suka, mereka masih lagi mengekalkan diamond shape. Yang mana semalam kita boleh tengok Habib Harun akan beraksi ataupun bergandingan dengan Zul Ashraf di bahagian tengah untuk membentuk double pivot, ataupun mereka akan meninggalkan Habib Harun seorang di bahagian posisi nombor 6 dan membiarkan Manuel Ott bermain di posisi attacking nombor 10 ataupun attacking midfielder lah. Yang mana perkara ini telah memberikan sedikit kebebasan untuk Manuel Ott bergerak di bahagian tengah atau media area ketika Terengganu build up. Jadi perkara tersebut telah membolehkan Manuel Ott ada peluang atau chances untuk melakukan percubaan jarak jauh dan dalam pada masa yang sama boleh cuba buka ataupun open gameplay lebih kepada wide ataupun mencari target man mereka iaitu Kepa Sherman. Contohnya saya bagi, apabila mereka meletakkan Manuel Ott sebagai attacking midfielder, mereka ada peluang untuk Manuel Ott melakukan percubaan jarak jauh adalah gol yang ketiga yang dijaringkan oleh Kepa Sherman. Yang mana peluang terbuka, Manuel Ott ada peluang untuk jaringkan jarak jauh, berjaya ditepih oleh pertahanan. Lepas tu Kepa ambil bola tu terbias. Awareness Kepa memang sangat bagus lah ketika itu. Jadi boleh saya katakan perfect midfield untuk pasukan Terengganu. Itu belum lagi Kipre main. Kalau Kipre main saya tak pastilah. Mungkin bahagian Terengganu lagi rancak di bahagian tengah kan, dengan adanya Habib Harun, Manuel Ott dan juga Cici Kipre. Jadi memang Terengganu adalah pasukan yang perlu diawasi untuk season kali ni. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, Terengganu boleh lagi improve dari segi set pieces sebab mereka memang ada apa-apa ada kita, ada Kepa Sherman yang mempunyai ketinggian yang boleh challenge untuk bola tinggi. Dan semalam mereka berjaya menghasilkan satu gol melalui set pieces. Dan untuk set pieces seperti corner, free kick dan sebagainya, mereka boleh manfaatkan lagi benda-benda tersebut untuk the next game, terutamanya sebelum Liga bermula. Kalau dalam Liga dah bermula, mereka perlu manfaatkan setiap peluang yang ada untuk memastikan yang mereka dapat gol dan boleh challenge untuk title untuk kejuaraan. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Baiklah, kita masuk ke dalam pasukan Seri Pahang. Antara benda dan juga faktor yang paling saya suka tentang pasukan Seri Pahang, yang pertama adalah mereka masih lagi mengekalkan Billy sebagai holding midfielder, yang mana dia akan menggerakkan bola di bahagian tengah. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada Billy KQ ni adalah beliau bukannya pure midfield ataupun pemain yang boleh bukannya pure holding midfielder. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan ada kekurangan kepada beliau, terutamanya dari segi defending shape, iaitu ketika pasukan Seri Pahang
diserang ataupun di counter. Yang mana Billy tidak mempunyai ability dari segi kelebihan untuk bertahan, tetapi dari segi untuk supply bola ke hadapan, untuk menjadi general di bahagian tengah yang hold midfield memang sangat bagus. Tetapi dari segi bertahan beliau sangat kurang. Jadi beliau perlukan backup untuk memastikan yang peranan beliau sebagai holding midfielder tu menjadi David Rowley adalah backup kepada Billy sekiranya Seri Pahang diserang. Tetapi David Rowley gagal untuk menjalankan tugas tersebut dengan baguslah pada peluang semalam. Yang mana kita boleh lihat bahagian tengah Seri Pahang semalam memang senang untuk dibocori dan senang kehilangan bola. Tetapi dari segi pembinaan game memang Billy bagus. Tetapi dia perlukan seorang betul-betul yang kental, yang tough untuk backup beliau sekiranya diserang ataupun di counter. Jadi Billy ni nak jadi holding midfielder, dia perlu ada backup di depan dia. Orang yang lebih solid, orang yang lebih tough, yang boleh jaga dia ketika dia pegang bola dan ketika dia nak supply bola ke hadapan, untuk memastikan yang peranan beliau sebagai holding midfielder menjadi dalam setiap game. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh saya puji tentang Seri Pahang adalah tentang Bakiuddin. Bakiuddin pada perlawanan semalam beraksi dengan sangat cemerlang, yang mana beliau masuk main di bahagian posisi sayap kiri. Kita boleh tengok dari segi ball control, dribbling dan sebagainya. Memang Bakiuddin mempunyai talent yang sangat bagus sekiranya digilap dan diberi peluang lagi lah. Bagi saya memang tak menjadi masalah lah untuk Bakiuddin menyelah lagi pada season kali ini. Cumanya jangan terlalu mengubah posisi Bakiuddin, sekejap main midfield, sekejap main wing dan sebagainya. Itu akan menyebabkan ambil masa untuk beliau adapt dengan taktikal dan juga corak permainan serta posisi yang baru. Sekiranya nak tengok dia punya full potential, stay untuk one position sahaja dahulu dan biarkan dia menyelah tu, utamanya di bahagian sayap kiri atau di bahagian sayap kanan. Dan apa yang boleh saya nampak untuk bahagian yang boleh diperbaiki oleh pasukan Seri Pahang, yang pertama adalah tentang defensive line mereka dan juga defending shape mereka. Yang mana pada perlawanan semalam memang defending shape pasukan Seri Pahang agak-agak teruk lah, yang mana mereka bermain tidak ada komunikasi. Defensive line yang agak tinggi menyebabkan senang kena counter dari segi offside trap tidak menjadi. Bahkan mereka nak cover balik tempat mereka disebabkan main line yang terlalu tinggi agak lambat gandingan Nicholas Werat dan juga Amir. Dan benda tu sikit sebanyak menjejaskanlah faktor barisan pertahanan pasukan Seri Pahang. Kemungkinan Johan Marshall boleh perbaiki masalah tu, tetapi kita tak pernah tengok lagi bagaimana Johan Marshall main. So kita tak boleh nak expect banyak lah daripada Johan Marshall. Itu yang perlu diperbaikilah daripada pasukan Seri Pahang, terutamanya di defensif ataupun back four mereka. Perlu lebih peka, awareness penting, pembacaan game, interception, communication itu penting, dan pastikan offside track yang dibuat sentiasa menjadi supaya tak senang dibit oleh pihak lawan. Yang kedua, yang perlu diperbaiki oleh Seri Pahang adalah gandingan di bahagian tengah. Siapa yang perlu jadi attacking midfielder? Apa yang saya nampak, gandingan Litak dan juga Azam Aziz seakan-akan tidak menjadi apabila kedua-dua player mempunyai corak permainan yang sama. Jadi apabila kedua-dua pemain mempunyai corak permainan yang sama, maka akan jadi dua kepala di bahagian midfield. Seorang macam ni, seorang macam ni. Jadi susah sikit untuk Seri Pahang membina kreativiti di bahagian tengah dan juga nak build up di bahagian tengah, sebab kedua-dua pemain berfungsi dengan role yang sama. Jadi benda ni perlu diperbaikilah, sama ada ubah corak permainan Litak untuk adapt dengan Azam ataupun ubah corak permainan Azam untuk adapt dengan Litak. Benda tu akan jadi lebih proper lah. Dan yang terakhir, apa perlu dibaiki oleh Seri Pahang adalah di bahagian striker, yang mana Sergio Aguero nampaknya memang sejak kembali ke bahagian striker beliau tidak mampu berfungsi dengan baik seperti mana beliau berfungsi dengan baik di Perak. Yang mana di Perak beliau diletakkan sebagai midfield dan juga attacking midfielder, pemain nombor 8 dan juga pemain nombor 10. Tetapi di Seri Pahang beliau diletakkan sebagai striker. Nampaknya beliau masih lagi belum adapt dengan perubahan posisi tersebut, dan kemungkinan beliau akan ambil masa untuk adapt dengan posisi tersebut. Dan sekiranya beliau lambat untuk adapt untuk Liga Super nanti, dah tak ada masa. Jadi saya harapkan Christopher Gamel tahulah apa yang dia buat dan yang terbaik untuk Seri Pahang. Dan kita tak tengok lagi Zaktara main dan sebagainya. Jadi kita kena tunggulah, sebab Seri Pahang masih lagi ada player import dua tak diturunkan, Johan Marshall dan juga Zaktara. Jadi kita tak boleh nak expect terlalu banyak lah, terutamanya di bahagian serangan dan juga bahagian defense. So itu saja ulasan saya. Secara kesimpulannya, walaupun Seri Pahang berjaya untuk menguasai perlawanan, akan tetapi Terengganu bermain dan mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menang game semalam. Okey, itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.